Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat petang sekali lagi. Nampaknya hujan masih lagi berterusan di seluruh Malaysia. Zahid Hamidi dedahkan 10 MP yang sokong Muhyiddin Yassin. Wow, jangan skip video ini sebab kita akan sama-sama rungkai bersama, kita ulas bersama-sama benda ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, 10 MP itu telah didedahkan. Adakah dia punya? Telah didedahkan 10 MP yang menyokong Muhyiddin Yassin. Anda terkejut, Anda pasti tidak sangka siapakah 10 itu. Jadi mari kita sama-sama throwback, kita sama-sama throwback benda yang sudah berlaku dulu. 10 MP. Siapakah 10 MP yang didedahkan oleh Zahid Hamidi yang menyokong Muhyiddin Yassin untuk jadi Perdana Menteri? Cuba Anda komen dulu siapa di fikiran Anda. Sebelum saya bacakan, cuba Anda teka dulu siapa. Okey, ini dia Zahid dedah identiti 10 ahli Parlimen BN sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ini bila 11 Januari 2023. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan 10 ahli Parlimen Barisan Nasional termasuk daripada UMNO yang menandatangani surat akuan bersumpah SD yang menyokong perlantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Pendedahan itu dibuat oleh pengerusi Barisan Nasional yang juga adalah timbalan Perdana Menteri ketika berucap pada sesi taklimat khas Presiden UMNO yang diadakan secara tertutup sempena Persidangan Agung UMNO 2022 PAU 2022 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Sumber pemimpin parti itu ketika ditemui memaklumkan Ahmad Zahid Hamidi memperincikan kawasan yang diwakili oleh ahli parlimen berkenaan tanpa menyebut nama mereka, dengan 4 daripadanya dari Johor. Ahli parlimen ini adalah mereka yang menyokong Muhyiddin Yassin ketika kemelut pembentukan kerajaan tercetus selepas PRU 15 yang lalu. Nama ahli parlimen BN yang dirujuk oleh Ahmad Zahid itu pula bukan sepenuhnya daripada UMNO. Sebaliknya, sebahagian mereka mewakili parti komponen Barisan Nasional yang lain. Mereka diminta untuk membatalkan SD yang ditandatangani untuk menyokong Muhyiddin Yassin dan semuanya akur dengan arahan itu. Kerana parti tidak membuat sebarang keputusan untuk menyokong sama ada Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan pada ketika itu, katanya. Melalui taklimat sama juga, katanya, Ahmad Zahid Hamidi turut cubaan daripada pihak tertentu yang mendesaknya supaya berundur daripada pengerusi BN. Namun gerakan itu berjaya dihalang. Sementara itu, sumber menyatakan Ahmad Zahid menjelaskan wujud cadangan untuk UMNO menyertai blok pembangkang selepas PRU 15, namun pertimbangan itu sukar dipersetujui memandangkan UMNO perlu memilih antara Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan. Presiden Ahmad Zahid Hamidi jelaskan, keputusan menyertai kerajaan perpaduan bukan dibuat olehnya. Sebaliknya dipersetujui oleh pemimpin UMNO, pemimpin utama Barisan Nasional ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Syarat ditetapkan UMNO pada ketika mengadakan rundingan dengan PH adalah kerajaan yang dibentuk adalah kerajaan perpaduan, bukannya kerajaan Pakatan Harapan, sebelum ia dipersetujui oleh pemimpin PH, katanya. Sementara itu, ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani ketika ditemui selepas sesi khas itu memaklumkan kunci utama taklimat disampaikan Ahmad Zahid semalam adalah menekankan supaya tiada pengkhianatan dalam perjuangan parti. Salah satu perkara yang Presiden Ahmad Zahid Hamidi tekankan bahawa dia tidak mahu dalam UMNO berlaku pengkhianatan dalam parti.
Tambahnya lagi, maknanya waktu kita pergi bertandingan pilihan raya, ahli parti yang datang daripada UMNO juga menyokong parti lain. Itu maksudnya, jangan ada pengkhianatan dalam perjuangan parti UMNO, katanya. Tak mula jam 3 petang itu langsung 2 jam dengan dihadiri kira-kira 3.000 perwakilan UMNO dari seluruh negara. Dalam pada itu pengurus CBN dan UMNO Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said berkata, UMNO percaya demi masa depan parti, penyatuan bersama PH serta pembersihan parti perlu dilakukan daripada mereka yang mensabotaj UMNO dan BN dalam PRU 15 yang lalu atas pelbagai alasan. Melalui penyatuan dalam kerajaan perpaduan dan pembersihan, katanya, selain hala tuju baharu parti, ia boleh mengukuhkan kembali UMNO dan Barisan Nasional untuk bersaing dalam PRU akan datang, katanya dalam kenyataan itu. Okey, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di bharian.com.my bertarikh 11 Januari 2023. Bertajuk Zahid Dedah Identiti 10 Ahli Parlimen BN Sokong Muhyiddin jadi PM. Itu tadi suara rakyat. Okey, persoalan seterusnya ialah, adakah mereka lagi sekali akan menjadi pengkhianat kepada Barisan Nasional, pada UMNO? Mustahil atau tidak? Tidak yang mustahil. Di dalam parti, di dalam permainan politik yang moden sekarang ini, semuanya bersifat dinamik. Hari ini boleh jadi musuh, besok boleh jadi kawan. Hari ini tak bertegur sapa, besok minum kopi sama-sama. Itu biasa. Jadi persoalan sama ada mereka juga, muka-muka itu juga, individu-individu itu juga yang bakal akan menyebabkan UMNO dalam masalah besar. Sekali lagi boleh berlaku mereka juga. Tidak mustahil. Jadi apa pula pendapat anda? Adakah mereka sudah bertobat? Adakah mereka sudah insaf daripada perbuatan itu? Adakah mereka betul-betul mengikuti arahan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi supaya jangan ada lagi pengkhianatan, atau itu semua hanya retorik politik semata-mata? Ataupun selama ini menunggu peluang, ini ada peluang sekali lagi, bila ada peluang saja, ini jangan tunggu lama-lama, ambil terus, ambil. Tapi rasanya kalau mereka ambil pun mereka tak dapat apa-apa juga, hanya rugi saja yang selama ini jadi kerajaan tiba-tiba jadi pembangkang. Jadi saya fikir tidak mustahil, tapi tiada faedahnya. Tidak mustahil tapi tiada faedahnya. Saya pun heran, Muhyiddin Yassin kalau dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, apa yang dia boleh buat? Dia mampukah untuk buat sebaik Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, timbul lagi musim-musim hujan ini timbul lagi katak-katak. Memang di mana-mana seluruh Malaysia banyak katak. Tapi apapun kita doakanlah, kita doakan di pantai timur, kita doakan juga negeri Sabah yang ada beberapa tempat, contohnya di Penampang yang sekarang ini sudah naik banjir. Kita doakan semoga semua orang yang terlibat itu diberi bantuan yang sebaiknya dan semoga mereka dilindungilah. Okey, jadi katak-katak timbul lagi. Saya teringat sisipan ini, saya sisipkan kepada anda. 10 MP UMNO yang sokong Muhyiddin Yassin akhirnya diambil tindakan, dipecat. Okey, persoalan sekarang, kalau betul ada sekali lagi timbul lagi yang memang kita dengar sekarang ini timbul setiap hari, usaha-usaha komplot-komplot dirancang untuk tumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sampai Syahidan Kasim mengaku dia memang pernah cuba pujuk. Okey, siapa yang dipujuk? Siapa dipujuk sebenarnya? Siapakah mereka ini yang dipujuk? Tidak mustahil sebenarnya. Orang-orang ini jugalah, MP-MP ini jugalah yang digantung kalian,
Nah, yang masih digantung, masih ramai lagi yang masih digantung keahlian. Tidak mustahil yang digantung keahlian inilah yang telah dipujuk untuk memberi sokongan sekali lagi kepada Perikatan Nasional. Tidak mustahil 10 MP ini sekali lagi memainkan peranan di dalam komplot terancang ini. Tidak mustahil ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Persoalannya, kalau bukan mereka, siapakah yang dalam fikiran Syahidan Kasim yang boleh dipujuk? Siapakah dalam fikiran Syahidan Kasim yang boleh ditawar-menawar supaya Perikatan Nasional dapat jadi kerajaan sekali lagi? Kalau bukan mereka, siapa? Itulah persoalan dia ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apapun, saya sebagai pemerhati politik, saya tidak suka, saya tidak sokong, dan saya menolak semua langkah-langkah yang tidak baik ini. Langkah Sheraton sudah pernah berlaku, takkan ada lagi langkah Serantin. Tidak tahulah, lepas ni langkah banjir ikut. Silap-silap ada langkah banjir. Ini memang pelik. Dan saya harap tidak ada lagi lah. Tidak ada lagi lah. Rakyat Malaysia sudah penat dengan drama-drama kata lompat ini, drama-drama itu. Sebab kalau mereka tiba-tiba sokong, otomatik kerusi itu kosong. Terpaksa lagi pilihan raya kecil. Tapi yang pastinya, walaupun 10 orang masuk ke dalam Perikatan Nasional, Kerajaan Madani tidak akan tumbang. Jadi saya pun heran matematik mana yang mereka pakai ini sehingga boleh yakin kalau UMNO masuk dalam Perikatan Nasional boleh tumbang. Tidak tumbang. Sebab kenapa? Sudah ada 8 orang daripada Bersatu yang sudah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua, UMNO tidak akan melepaskan apa yang sudah di tangan sekarang. Takkanlah nanti jadi apa yang digendong berciciran, yang dikejar tidak dapat. Takkanlah Zahid Hamidi tidak bijak begitu kan? Okey, so tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye bye.